أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بالتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إلى أرواح آبائنا أمهاتنا ولجدنا ولجدتنا ولمشايخنا وسادتنا، خصوصا إلى المؤلف الشيخ عبد المعين الهاشمي، ولخصوصا إلى شيخنا مربنا الأستاذنا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا في المشارق الأرض إلى مغاربها، أن الله ينفعنا من بركة وأسراره وعلومه ونفعته في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله. أهلا وسهلا بكم، مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آنم الإنسان ما لم يعلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد. Alhamdulillah. Segala puja dan puji tertentu dirafakkan bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan ta'aluk sekalian alam. Dialah Tuhan yang layak disembah dengan sebenar-benar sembah, dan Dia jugalah Tuhan yang telah menciptakan kita, yang asalnya daripada setitik air yang tidak bererti dinamakan ia sebagai mani. Lalu disimpan di dalam sebuah empangan yang kukuh dinamakan ia sebagai rahim ibu. Dalam tempoh dan waktu yang ditetapkan, maka lahirlah kita ke dunia ini diiringi dengan nikmat-nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebesar-besar nikmat yang kita perolehi pada malam yang mulia ini adalah nikmat Islam dan iman. Selawat bertatahkan salam buat junjungan besar kita, Sayyiduna wa Habibuna wa Syafi'una wa Zuhrina wa Maulana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat dan bantuan daripada baginda Nabi lah yang kita dambakan di akhirat kelak, ke atas ahli keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti jejak langkah. Alhamdulillah. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam mulia ni, berkumpulnya kita di dalam rumah Allah Taala yang mulia ini bagi menyambung perbahasan kita di dalam kitab Indahnya Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada malam ini kita menyambung lagi perbahasan pada topik Indahnya Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada ceria dan riang gembiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan malam ini kita menyambung kembali memperbahaskan atau memperkisahkan tentang seorang sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi janjikan bahawa dia ni akan masuk syurga dalam keadaan ketawa. Kenapa dia masuk syurga dalam keadaan ketawa? Kerana dia suka bikin orang ketawa. Subhanallah ta'ala. Iaitulah Sayyidina Nu'aiman ibn Amr al-Ansari radhiyallahu anhu. Dan pada hari ini kita akan sambung cerita bagaimana Sayyidina Amr membuat marah seorang sahabat, yang mana sahabat itu tadi adalah orang daripada orang yang ditaja oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu.
Mari kita sambung perbahasan dia pada muka surat 76, kisah tentang Sayyidina Nu'aiman ibn Amr al-Ansari radhiyallahu an dengan seorang sahabat Nabi yang bernama Suwaibih. Yang mana Suwaibih ini adalah seorang sahabat yang beliau ini memperdagangkan barangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Maka apakah kisah yang dilakukan oleh Nu'aiman pada malam yang mulia ini akan kita berbahaskan insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala Alhamdulillah rabbil alamin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa bi'ulumihi fi kitabihi wa nafa'ani fid darain al-amin Allahumma amin. Kata pengarang kitab rahimahullah ta'ala pada kisah Sayyidina Nu'aiman yang ketiga. Suatu hari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bersama Nu'aiman ibn Amr al-Ansari dan Suwaibid bin Harmalah pergi ke Basrah untuk keperluan dagang. Waktu itu keperluan perjalanan Suwaibid ditanggung oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, sedangkan Nu'aiman tidak ditanggung. Ketika Abu Bakar berpisah daripada rombongannya, Nu'aiman mendekat Suwaibid dan meminta makanan daripadanya. Kata Suwaibid, nanti tunggu Abu Bakar datang dulu. Kemudian dengan maksud bergurau, Nu'aiman berkata, Suwaibid, saya akan buat kamu marah. Ketika rombongan ini melewati suatu kaum, Nu'aiman berkata kepada mereka, apakah kalian berminat membeli hamba milikku? Ya, jawab mereka. Lalu Nu'aiman berkata, tapi saya harap kalian tahu bahawa hamba ini banyak cakap. Dia pasti akan mengatakan yang dia bukan hamba dan mengaku sebagai orang merdeka. Namun apabila kalian bermaksud menyedekahkannya, maka jangan dibeli. Mereka menjawab, kami akan membelinya dan kami tidak akan mempedulikan kata-katanya. Akhirnya mereka sepakat untuk membeli hamba yang ditawarkan oleh Nu'aiman itu dengan harga 10 ekor unta yang masih muda. 10 ekor unta diambil oleh Nu'aiman dan dia menunjukkan hamba yang ditawarkannya itu Suwaibid. Orang-orang tersebut kemudian mendekati Suwaibid dan berkata, kami telah membelimu. Suwaibid terkejut dan berkata, dia bohong. Saya adalah orang merdeka. Namun mereka tidak mempedulikan kata-kata Suwaibid itu. Mereka membawa Suwaibid pulang ke desa mereka. Ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu datang, Nu'aiman menceritakan semula kejadian yang telah terjadi kepada telah terjadi. Abu Bakar dan kawan-kawannya lain memutuskan untuk pergi menemui kaum yang telah membawa Suwaibid tersebut dan memberitahu yang Nu'aiman hanya bergurau. Setelah 10 ekor unta yang dibawa Nu'aiman dikembalikan kepada kaum tersebut, Suwaibid pun dilepaskan. Ini cerita tentang kawan jual kawan. Alhamdulillah ta'ala ni. Ini ada 3 orang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, iaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Suwaibid bin Harmalah dan juga Sayyidina Nu'aiman bin Amr al-Ansari. Mereka sama-sama pergi berdagang ke Basrah. Bila mereka pergi ke Basrah, lalu mereka berdagang, saat ketika itu Abu Bakar As-Siddiq bertemu dengan teman-temannya yang lain di kota Basrah. Ini orang berniaga ni kawan banyak. Jadi dia pergi ke Basrah, dia jumpa kawan-kawan dia. Sedangkan Suwaibid dan Nu'aiman ditinggalkan. Kamu niaga Ketika itu Nu'aiman ni rasa lapar. Padahal Nu'aiman ni dia bukan ditaja. Yang ditaja Suwaibid. Suwaibid, kau ikut aku berniaga, aku makan minum kau, aku taja, kata Abu Bakar. Tapi Nu'aiman takkan taja. Sebab Nu'aiman ni pun antara orang berada juga sebenarnya. Walaupun ceritanya lawak-lawak kopi ni, dia ni orang yang ada-ada jugalah. Lalu Nu'aiman kata, ya Suwaibid, berikan aku makanan. Mana berikan aku makanan. Aku nak makan ni. Kata barakallah. Suwaibid bukan tak nak bagi. Suwaibid kata kita tunggu Abu Bakar balik. Mana makan sama-sama lah. Tunggu Abu Bakar balik, kita makan sama. Kata Nu'aiman, jaga kau. Aku buat kau marah. Dia kata, aku akan buat kau marah. Dalam keadaan jenaka, aku buat kau marah. Kau tahulah, insyaAllah. Si Suwaibid ni tak ambil poin lah kata-kata tu. Rupanya ketika mereka sedang berjalan, Nu'aiman ni pergi berbisik dengan orang. Siapa nak beli hamba saja? Saya ada hamba. Dan orang yang mendengar kata Nu'aiman ni pun terpedaya. Kami nak beli. Mana hamba kau? Yang itu hamba aku. Mana yang itu hamba? Aku nak jual ni 10 ekor unta. InsyaAllah. Tapi
Aku ada masalah sikit dengan hamba ni tu sebab aku tak nak seakan bahasa ni. Aku tak nak dia, dia ada masalah. Dia banyak cakap. Mulut dia cakap, aku bukan hamba, aku orang merdeka. Dia cakap macam tu je. Nanti kalau kata orang Basrah, tak apa. Kami takkan peduli kata-kata dia. Kau jual dia dengan kami, insyaAllah. Maka diberilah 10 ekor unta muda. Bila Allah SWT Muhammad, unta muda, kita panggil Allah SWT Labun lah. Misalnya Bintul Labun, kita panggil, insyaAllah. Diberi 10 ekor unta, Allah Ta'ala anhu. Dan orang Basrah ni pergi kutip Suwaibah, insyaAllah SWT. Dia pergi kutiplah Suwaibit ni tadi. Dia ambil Suwaibit. Mari, kami dah beli kau, insyaAllah. Kata Suwaibit, aku bukan hamba, aku orang merdeka. Ini orang tadi dah dengar dah nasihat siapa? Nuaiman. Dia ni akan cakap, dia akan kata dia orang merdeka, dia kata dia bukan hamba. Kami tak peduli, kami angkut. Bawa balik kampung. Orang Basrah bawa balik masuk desa mereka. Subhanallah ta'ala. Sedangkan Nuaiman lenggang bawa 10 ekor unta. Dia bawa 10 ekor unta tu, insyaAllah. Ini orang seakan-akan tak ada masalah dalam dunia. Ini nama ni Nuaiman. Dia macam tak ada masalah. Lantakkan ke situ, insyaAllah. Lalu ketika itu, Abu Bakar pun datang. Bila Abu Bakar datang, Abu Bakar tanya pada Nuaiman. Nuaiman, mana Suwaibit? Ini hebatnya Nuaiman, walaupun dia orang yang suka berjenaka, dia tak pernah menipu. Kata dia, aku dah jual dah Suwaibit. Aku dah jual dah dia. Kau jual dia kenapa? Dia bukan hamba, kata Abu Bakar. Lalu disiasat, Suwaibit pun, Nuaiman cerita, aku jual dia dengan orang ini 10 ekor unta. Abu Bakar pun sakit kepala. Pergi tempat orang, jual kat tempat orang. Tiba-tiba nak berurusan dengan orang kampung tu balik. Jadi apa yang Abu Bakar buat? Dia pergi jumpa kawan-kawan dia dari Basrah tadi. Marilah tolong saya, kita pergi minta balik Suwaibit ni. Suwaibit ni bukan hamba, dia ni ialah orang yang bekerja dengan saya untuk berniaga. InsyaAllah. Bukan hamba pun dia bekerja dengan saya untuk berniaga. Maka mereka pergi belilah kembali Suwaibit. Jumpa dengan orang tadi. InsyaAllah. Lalu dikatakan pada orang dia ni bukan hamba, dia ni telah dikena prank dengan siapa ni, Nuaiman ni dia buat prank pula, dia pergi jual kawan dia, insyaAllah. Pulang balik 10 ekor unta tadi, ambil Suwaibit, insyaAllah. Ini Piramli ada ambil tak cerita ni? Ada. Piramli buat cerita ni dalam cerita 3 Abdul. Ketika mana Abdul Wahid dia pergi jual 2 abang dia tadi, insyaAllah. Itu sebab kata tokek unta tu, wow, meniaga orang lagi untung daripada meniaga unta, insyaAllah. Kenapa libatan unta dengan orang? Ini cerita Nuaiman, insyaAllah. Nuaiman menggantikan Suwaibit dengan unta, insyaAllah. Jadi 10 ekor unta tadi tak beri bekas pun, kata dia, kerana seorang lelaki-lelaki. Dia ambil. Maka ketika mereka balik ke Madinah, apa yang berlaku mereka balik Madinah? Apabila mereka pulang ke Madinah, mereka menceritakan peristiwa itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendengar cerita itu, baginda tidak dapat menahan ketawa kerana lucunya. Pemergian Abu Bakar radhiyallahu an ke Basrah ini terjadi setahun sebelum meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sebelum meninggal, Nuaiman buat lawak lagi dengan Rasulullah SAW, iaitu dia bikin jual Suwaibit. Inilah antara sahabat yang merdeka tetapi pernah dijual. Iaitu Sayyidina Suwaibit bin Harmalah. Pada masa Nabi Muhammad SAW masih hidup, ada seorang wanita yang suka membuat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ketawa. Wanita itu bernama Suwaidah. Selain Aisyah, Nabi Muhammad SAW juga sering ketawa mendengar jenakanya Suwaidah. Suatu hari Nabi Muhammad SAW merasai kehilangan Suwaidah kerana sudah lama dia tidak kelihatan. Rasulullah SAW bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, ada apa dengan Suwaidah? Lama dia tidak kelihatan." "Dia sedang sakit," jawab Aisyah singkat. Nabi Muhammad SAW menziarahi Suwaidah di rumahnya. Sesampainya di sana, ternyata Suwaidah sedang sakit tenat dan menunggu kematian. Rasulullah SAW berpesan kepada keluarganya supaya memberitahunya apabila Suwaidah meninggal dunia. Apabila Suwaidah meninggal dunia, keluarganya memberi khabar kepada Nabi Muhammad SAW. Baginda pun datang ke rumah Suwaidah untuk bertakziah dan solat jenazah. Kemudian baginda bersabda, "Ya Allah, sesungguhnya dia sangat teruja untuk membuatku ketawa sehingga aku bahagia kerananya. Aku mohon kepadamu, bahagiakanlah dia."
Kadang-kadang Rasulullah SAW menemukan hal-hal yang menggelikan hati ketika baginda sedang serius ataupun marah. Baik, sebelum kita masuk cerita yang itu, kita cerita tentang seorang wanita. Kalau sebelum ni kita ada Nu'aiman bin Amr al-Ansari, pada malam ni kita ada Suwaidah, iaitu seorang wanita Ansar atau seorang wanita yang sering datang kepada Aisyah. Dia suka jenaka dengan Aisyah. Dan bila Rasulullah dengar cerita yang diceritakan oleh Suwaidah, Rasulullah pun turut ketawa. Subhanallah ta'ala. Ini kadang-kadang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lawak-lawak yang dengar oleh Rasulullah SAW, Nabi juga turut ketawa. Nabi akan tertawa terhadap jenaka yang menggelikan hati, tetapi ia tidak ada unsur dusta. Tak ada unsur dusta dalamnya, tidak ada unsur kata-kata orang cakap besar dan sebagainya. Tak ada. Maka perkataan-perkataan yang itulah membahagiakan baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Baik. Bahkan Nabi mendoakan terhadap Suwaidah yang ketika mana dia tenat, kata kepada keluarga dia, kalaulah dia mati, panggil aku, kata Rasulullah. Dan Suwaidah meninggal dunia, Rasulullah datang. Itu sebab kita kalau hari ni dengar ada kawan-kawan rajin buat lawak, buat jenaka tu, bukan kita kata lara, kadang-kadang dia dapat doa khusus. Ni Suwaidah, Rasulullah mendoakan dia apa doa Rasulullah? Ya Allah, sesungguhnya dia sangat teruja membuatku ketawa. Kita ni dia ada kawan-kawan yang kaki melepak. Bila duduk melepak, dia suka nak buat kawan ketawa. Dia suka nak buat kawan tersenyum bahagia. Ya Allah, tabarakallah. Tak ada nak datang beban. Bahkan kadang-kadang orang yang ada masalah ni, mana sebulan ni hari ni tak ada pula, aku masalah banyak ni lah, nak duduk dengan dia biar hilang masalah, ketawa. Ya tabarakallah ta'ala. Jadi tu faedahnya berteman dengan orang yang berjenaka. Itu sebab dalam agama ni Nabi SAW ajar kita dalam mihnah kehidupan sunnatullah. Dia bukan hanya serius cerita tentang ketuhanan, cerita tentang akhirat dah. Bahkan kadang-kadang Nabi SAW juga duduk dengan para sahabat. Disebutkan para sahabat pernah duduk, mereka menceritakan zaman jahiliyahnya tanpa mereka sedar Rasulullah ada. Tengah duduk borak-borak, dulu aku pernah renovate unta aku begini. Ni cerita sahabat-sahabat Nabi, dia cerita tentang zaman jahiliyah mereka main lomba unta. Rupanya Rasulullah ada kat situ. Bila Rasulullah ada, kalau kau tambah tapak kaki dia okey sikit kot, insyaAllah. Bila dia tengok Rasulullah ada, mereka dah terkejut. Sebab Rasulullah ada dalam tu. Jadi apa mereka lakukan? Mereka tukar topik. Jadi tukar topik cerita berakhirat. Subhanallah. Tapi Rasulullah SAW tidak pun menukar cerita akhirat. Nabi langsung tak pun terus dia cerita ke Rasulullah SAW. Macam kita lah, duduk lepak-lepak, tiba-tiba kawan ni cerita pasal tukar sport rim, kereta apa semua-semua, ustaz datang susah cerita. Jadi maknanya kalau datang seorang alim tu hingga menyebabkan keceriaan dan kebahagiaan dalam bercerita tadi, apa kita panggil, tertangguh ataupun apa kita panggil, tertukar topiknya sehingga orang kurang selesa. Baiklah cerita macam tu, tak ada, jangan cerita apa itu, insyaAllah. Jadi sebenarnya belum datang lagi ulfah. Dia panggil ulfah, kemesraan di antara ahli alim tadi dengan masyarakat. Sehingga masyarakat ni boleh cerita, Ustaz, kau yang ini macam mana? Dia sampai boleh, Rasulullah buat sahabat sampai itu. Sebab sahabat sehingga masalah sekecil-kecil pun mereka boleh cerita dengan Rasulullah SAW. Kerana mereka tahu kemesraan Rasulullah SAW terhadap mereka. Dan Nabi memahami tingkah laku dan watak perwatakan mereka. Itu sebab Nabi SAW termasuk dalam kalangan yang disebut sebagai bapak-bapak mereka. Mereka anggap sebagai bapak, tahu dah pasal kami ni. Apa yang kami tidak Nabi SAW tahu. Maka itulah yang berlaku kepada Sayyidina Nu'aiman, yang sentiasa buat ketawa baginda SAW. Tak pernah lagi. Ni kalau kita tak tahu dah zaman sekarang ada ke kawan jual kawan. Biasanya orang main kawan makan kawan. Ni kawan jual kawan. Allah. Bukan rasa nak buat bergurau pun. Siap tarik unta pelenggang buat balik. Tunjuk kat Abu Bakar. Ni aku dah jual dah. Nu'aiman kata aku dah jual dah Suhaibin. Dia cakap betul. Aku buat kau marah. Kalau aku buat kau marah, aku marah. Aku bagi kau marah. Aku betul. Muncul kawan tu cepat diselamatkan oleh Abu Bakar. Kalau Abu Bakar tak perasan, udah habis ni Allah Ta'ala apa pun tak ada mana Suhaibin. Dia lari. Kalau kita kabur Abu Bakar kena, dia lari. Wahai Abu Bakar, tak mana dah pergi. So, kalau kita nak nutup pemerang kita, insyaAllah. Tapi Nu'aiman tak. Aku dah jual dia. Kata Allah Ta'ala, insyaAllah. Ni sahabat yang dicintai oleh Rasulullah SAW
wa ala alihi wa baraka wasallam. Baik. Kadang-kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemukan hal-hal yang menggelikan hati baginda ketika sedang serius atau marah. Suatu hari ada orang desa datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu Nabi sedang marah. Orang desa itu hendak mengajukan satu pertanyaan kepada baginda. Namun para sahabat yang ada di majlis itu melarangnya. Namun orang desa itu tetap memaksa dengan berkata, biarkan saya bertanya. Demi zat yang benar-benar mengutus baginda sebagai Nabi, saya akan berusaha membuatnya tersenyum. Orang itu mendekati Rasulullah SAW dan bertanya, wahai Rasulullah, saya dengar Dajjal akan datang dengan membawa roti. Ketika manusia dalam keadaan kelaparan, baginda, bagaimana menurutmu? Mana yang baik bagiku? Saya menolak tawan rotinya demi melindungi keimanan saya, sekalipun saya terpaksa berlapar dan binasa, atau saya ambil saja rotinya. Setelah saya kenyang, saya akan tetap beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak percaya kepada Dajjal. Mendengar pertanyaan orang desa itu, Rasulullah SAW ketawa hingga kelihatan gigi gerhamnya. Kemudian baginda bersabda, jangan kamu makan roti itu. Allah akan memberimu rezeki yang mencukupi, sebagaimana Dia memberi rezeki kepada orang-orang mukmin lainnya. Ini cerita tentang Rasulullah tengah marah. Bila Rasulullah tengah marah itu sebab ada waktu marahnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dicontohi. Kita kadang-kala ada orang kata, kata barakallahu ta'ala, alah, tak usahlah kamu nak marah-marah dia. Bertegurlah, salamlah, peluk kata masyarakat barakallahu. Nanti kata, tak. Nabi SAW ada waktu marahnya, ada waktu dukanya, ada waktu pedih dan hibur. Ada tak sahabat Nabi SAW yang pernah bikin luka hati Rasulullah SAW? Ada. Iaitu nama Sayyidina Wahsy. Sayyidina Wahsy ni seorang sahabat Nabi SAW yang sangat mencintai Rasulullah SAW, merindui Rasulullah SAW sampai dia mati. Tetapi dia hanya dapat melihat Rasulullah SAW sekali saja. Siapa Sayyidina Wahsy ni? Wahsy ni ialah seorang hamba daripada Hindun. Wahsy ni disebutkan dari riwayat, dialah pembunuh Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Apa dia buat? Ketika mana perang Uhud, dia ambilkan lembing, dia tunggu Sayyidina Hamzah, minta maaf, Sayyidina Hamzah. Dia tunggu Sayyidina Hamzah menyerang, lalu apa dia buat? Dia balik lembing tu kepada Sayyidina Hamzah. Tembus lembing tu dekat dada Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Hamzah jatuh mati. Tumbang syahid Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Maka apa dia buat? Dia tarik Sayyidina Hamzah ke tepi. Dia belahnya dada Sayyidina Hamzah, dikeluarkan hati Sayyidina Hamzah. Lalu diberikan kepada Hindun. Bila diberi kepada Hindun, Hindun makan hati Hamzah mentah-mentah. Dia kunyah, tak boleh kunyah. Lihat. Apa dia buat? Dia luahkan dia kembali. Dia keratnya telinga Sayyidina Hamzah, dia buatnya loket Hindun. Kata barakallahu ta'ala. Akhirnya apa berlaku kepada Sayyidina Wahsy? Sayyidina Wahsy masuk Islam. Bila dia masuk Islam, dia jumpa Rasulullah SAW. Maka dia masuk Islam, Rasulullah gembira. Kemudian ada berita duka dia cerita pada Rasulullah. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku ingin berterus terang kepada engkau. Waktu tu orang tak tahu siapa pembunuh Hamzah. Tak tahu. InsyaAllah. Lalu dia cerita, akulah yang membunuh Hamzah. Bila kata, akulah yang membunuh Hamzah. Ketika itu Rasulullah SAW mengatakan, ceritakan kepada aku bagaimana kau membunuhnya. Lalu dia pun ceritalah sebagaimana kita ceritakan tadi. Aku memegang lembing, lalu aku tunggu Hamzah itu terleka dengan perangnya. Lalu aku lontarkan lembing menembusi dadanya. Dan dia mati pada saat ketiga. Dia cerita, dia belah dada, dia keluarkan hati. Kemudian dia belah, dia keratnya telinga Sayyidina Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu. Maka ketika itu Rasulullah SAW tengok muka, Rasulullah tarik muka. Jauhlah kamu daripada aku. Menjauhlah kamu daripada aku, jangan kamu tunjukkan muka kamu kepada aku. Kerana dengan memandangmu akan mengingatkan aku kepada Sayyidina Hamzah. Itulah kali terakhir dia tengok Rasulullah. Tapi itulah kali terakhir Rasulullah memandang dia. Sama bahasa Rasulullah memandang dia. Sedangkan dia pergi menjauh daripada Rasulullah. Setiap kali datang Rasulullah, diintainya Nabi SAW. Dia tak dapat gelaran radhiyallahu anhu. Bila disebut nama Sayyidina Wahsy, kita panggil Sayyidina Wahsy rahimahullahu ta'ala. Kita dapat Sayyidina Wahsy radhiyallahu anhu, tak ada pada dia. InsyaAllah. Dia dapat rahimahullahu ta'ala saja. Tetapi dia tergolong dalam kalangan sahabat-sahabat Nabi SAW. Itu sebab kadang-kadang ada orang mungkin dia berkenal dengan satu orang, tetapi bila dia ketahui orang tu bikin masalah sama dia, dia tak nak tengok orang tu. Minta maaf.
Ya. Jangan tengok muka kamu. Aku boleh maafkan kamu, tetapi aku tak mau bercakap apa dengan kamu, aku tak mau bertegur apa dengan kamu. Kenapa? Karena itu melukakan hati. As-sunnatu Rasulullah SAW. Bukan berarti bila ada orang yang tak bertegur siapa itu tadi, berarti mereka ini bergaduh. Tak. Kadang-kadang kerana ketenteraman bagi kedua-dua pihak. Ini yang berlaku pada Rasulullah SAW. Begitu juga tak kalau Rasulullah SAW marah, sahabat takkan berani tanya Rasulullah, takkan berani cakap dengan Rasulullah. Kerana wajah Nabi ada ekspresi marahnya. Kalau Nabi itu bersungguh-sungguh, hadis pasti akan sebut begini, wajhatul hamra, wajhatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwajhatil hamra. Bila kita jumpa hadis rupa itu, mana Nabi ketika itu sedang sungguh-sungguh dan tegas, tak ada siapa berani cakap apa. Dia kata apa? Kami melihat Nabi SAW menyampaikan dengan penuh tegas dan merah padam mukanya. Wajhatul hamra. Al-hamra bermakna ahmar. Ahmar itu maknanya merah. Jadi hamra, merah padam muka Nabi. Ketika itu sahabat takkan, ya Rasulullah, tak ada. Semua senyap, takkan berani bersuara. Tapi dalam cerita ni ada orang desa. Bila kita sebut orang desa ni siapa? Badui. Orang Badui ni orang ulu, dia tak boleh apa. Kata barakallah. Dia orang memang orang ulu, orang ujung, masya-Allah. Rasulullah kata, orang bandar tu jangan tegur orang. Lantak ke situ. Aku nak cakap, aku cakap, kata masya-Allah. Datang cakap dulu, masya-Allah. Jadi ketika tu ni orang ulu ni tadi, orang Badui kita panggil, dia memang tak ada rasa malu, dia datang ke Rasulullah. Maka sahabat tu jangan nanti Rasulullah marah lagi. Kata dia, aku berjanji kepada kamu, dengan apa yang aku tanya kepada Rasulullah, Rasulullah akan ketawa. Aku akan buat Rasulullah ketawa. Masya-Allah, barakallah. Maka tu dia tanya, ya Rasulullah, kalaulah nanti di akhir zaman Dajjal akan datang dengan mengagihkan, membawa roti. Dajjal bawa roti. Memang Dajjal akhir zaman disebutkan Dajjal akan keluarkan roti. Di saat makanan tak ada dan air tak ada. Kenapa makanan tak ada? Kenapa air tak ada? Kerana dua benda ni telah disapu bedal oleh Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj Ma'juj dah habis. Disebut dalam kitab Ibnu Katsir, bila dikatakan satu Ya'juj Ma'juj itu boleh menghabiskan air berpuluh ekor unta menghabiskan. Maknanya apa? Satu ekor Ya'juj Ma'juj, kalau kita ada setakat tasik YDP Slim River tu, satu Ya'juj Ma'juj, disedut habis. Mana kuat Ya'juj Ma'juj ni minum air. Kata barakallahu ta'ala. Jadi kering kontang air dia tak muka bumi, tak ada air dah. Maka apa berlaku ketika itu? Makanan tu. Bila air tak ada, makanan tak dapat dihasilkan. Maka ketika itu tak ada makanan. Dajjal itulah umpan dia. Aku ada roti, siapa nak roti? Mari. Kata barakallahu ta'ala. Kata laki-laki Rasulullah SAW, aku tolak roti tadi, ataupun aku ambil roti itu, aku makan-makan, aku kenyang, untuk aku beriman balik pada Allah. Boleh tak roti itu? Kata barakallahu ta'ala. Maka Rasulullah SAW ketawa, dengar. Dia nak buat trik dengan Dajjal pula dah. Dia tak tahu Dajjal ni bapak trik. Masya-Allah ta'ala anu. Dia nak buat trik dengan Dajjal, kata Rasulullah, jangan kamu makan roti itu. Mana jangan kamu ambil roti, tak payah ambil roti, kata Rasulullah SAW. Kamu kena Allah Ta'ala akan mencukupi. Makanan bagi orang mukmin di akhir zaman nanti apa dia? Iaitulah dengan berzikir. Bila dia berzikir, dia akan kenyang. Dia akan dikenyangkan oleh Allah Ta'ala dengan zikir. Kerana pada ketika itu, manusia lupa pada zikrullah. Dan faedahnya zikrullah. Zikrullah tu dia bukan barang nanti Dajjal datang baru kita berzikir tak. Zikrullah ni barang latihan awal. Sebelum Dajjal datang tu, kita dah latih mulut kita berzikir. Allah, la ilaha illallah, subhanallah. Ini sebelum daripada Dajjal datang, kita dah berusaha. Kelapangan dada, keceriaan dan kegembiraan dan gurauan yang sering baginda perlihatkan sama sekali tidak menyebabkan kehormatannya berkurang. Ada orang dia buat lawak sampai orang kata, dia betul dia ni ulama ke apa ini, kata barakallah, menggugurkan status dia, kata barakallah ta'ala, menyebabkan dia dipandang jelek, kata barakallah ta'ala. Tapi Rasulullah bila dia berjenaka, jenaka Nabi itu tidak mengurangkan status baginda sebagai seorang pemimpin. Dan apa yang lebih hebatnya, bahkan karisma dan keagungan baginda sallallahu alaihi wasallam itu semakin bertambah dan semakin banyak orang mencintai dan menghormatinya. Tabarakallah. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, sesiapa yang baru kenal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia akan berasa takut. Namun semakin lama orang itu mengenalinya, semakin besar kecintaan yang tumbuh di hatinya. Ini kata Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi orang yang tak kenal Rasulullah, orang tengok Rasulullah ni garang. Tengok semua garang Rasulullah ni, insya-Allah. Wajahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini itu sebab salah satu kita tak perlu cerita wajah Rasulullah, kerana wajah Nabi itu terlalu sempurna untuk diceritakan. Kita ambil satu je, iaitu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Allah, Nabi kan sebut al-ulama warasatul anbiya. Para ulama tu pewaris para nabi. Kita cerita satu orang je, iaitu nama dia Syekh Abdul Somad Palembang. Syekh Abdul Somad Palembang pengarang kitab Hidayatus Salikin fi Sulukil Maslakil Muttaqin dan Tafsirus Salikin. Beliau ini merupakan seorang ulama di tanah Mekah, orang tanah Melayu. Kenapa saya kata dia tanah Melayu? Dia beranak di Palembang. Bila dia beranak di Palembang, bapa dia hantar dia mengaji di mana? Di Pondok Gajah Mati, Kedah. Dari Palembang naik sampan pergi Kedah. Mengaji di Kedah. Habis mengaji di Kedah, sambung mengaji di Mekah. Sampai di Mekah, dia cakap depan Kaabah. Dia doa depan Kaabah, "Ya Allah, sesungguhnya aku telah mewajibkan diriku, aku berniat untuk mati di bumi Mekah." Memang cerita nak mati di Mekah. Sehinggalah sampai surat daripada negeri Kedah. Siapa hantar surat? Iaitu nama Tengku Kudin. Itu Zainal Abidin. Ini anak saudara Sultan Kedah. Ketika mana Kedah diserang oleh Siam Kuat Hijau. Maka ketika itu surat tadi sampai kepada Syekh Abdul Somad Palembang dalam manakib hidup dia. Syekh Abdul Somad buka surat tadi, Tengku Kudin ajak ulama-ulama Melayu di tanah Mekah balik sama-sama berjuang serang ke negeri Thailand. Negeri Siam. Ketika itu Syekh Abdul Somad buka surat, dia kata tidak ada mati yang lebih baik daripada Mekah melainkan ini. Dia dah niat nak mati di Mekah. Mekah tu paling baik. Ada tak mati yang lebih baik daripada Mekah? Ini dia. Itu berjuang mempertahankan tanah air. Dia balik ke tanah Melayu. Waktu tu umur dia 82 tahun. Dia pegang pedang, dia angkat pedang tu, pergi serang Thailand. Buka tanah jajahan. Dia dapat tawan Yala, Naratiwat, Patani. Sampai mereka berhenti di Yala. Ketika itu angin monsun timbul di negeri Thailand. Angin monsun kan, musim tengkujuh. Ketika itu mereka berhenti berehat. Sedangkan pasukan-pasukan Thailand mengumpulkan kembali bala tentera dengan sekutunya British di Bangkok. Lalu mereka serang balik. Yang diketuk oleh Raja Ligor. Dapat perkenan daripada Raja Chulalongkorn. Apa berlaku ketika itu? Mereka serang orang Kedah habis-habisan. Mereka serang orang Melayu. Bantuan daripada Aceh, bantuan daripada India, bantuan daripada Terengganu, Kelantan dan Pahang. Itu sebab apa nama Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Mak Kilau lari ke Kelantan. Kemudian ada Tok Kupaluh, kemudian kita ada Tok Janggut dan sebagainya. Itu ala kulli hal lah kita cerita. Maka ketika serangan berlaku, mereka berundur balik, masuk balik ke dalam kota Kuala Kedah. Tapi Syekh Abdul Somad Palembang tak, dia mati di Ban Terang. Ban ni kampung lah, Kampung Terang nama kampung tu, Kampung Terang. Yang kita hari ini sebut nama Thailand, semua nama Melayu aja. Phuket bukan nama Phuket, nama asal dia Bukit. InsyaAllah bila sebut bukit, itu kawasan bukit bawah pantai. Jadi itu dah dihan Kedah dulu dia panggil bukit. Jadi hari ni kita panggil Phuket. Kata barakallahu ta'ala. Patani itu kata asal daripada Fatanah, orang bijak. Sebab mereka banyak buka sekolah di Fatani kerana situ tempat orang bijak. InsyaAllah. Kemudian kebun, insyaAllah, jala. Ini semua tempat-tempat yang ada di sana. Mereka ambil dan tukarkan nama bunyi Thailand. Begitu dengan nama di Filipina. Kita ada nama ibu negara Filipina, apa dia? Manila. Sebenarnya nama asal dia Fi Amanillah, pada amannya Allah ketika mereka Islam. Sebelum tentera-tentera Portugis mengkafirkan atau mengkristenisasikan orang-orang Filipin hingga mereka menukar nama Fi Amanillah kepada Manila. InsyaAllah. Kita balik cerita tadi. Saya nak cerita wajah orang-orang beriman. Ketika mana Syekh Abdul Somad Al-Palembani dibunuh di Banterang, badannya ditanam di Banterang, kepalanya sampai hari ini ada di Bangkok dalam muzium. Kepala Syekh Abdul Somad ada di Bangkok. Ketika mana mereka bawa kepala Syekh Abdul Somad Al-Palembani ini jumpa dengan Raja Chulalongkorn, berdiri takut kawan tu. Raja Chulalongkorn takut. Dia kata begitu bengis muka ni. Mana garang ni. Apa nama ulama-ulama kita dahulu menakutkan akan Raja Thailand. Kata barakallahu ta'ala. Jadi kita lihat di sini bahawa kalau marahnya seorang alim tu saja telah menakutkan seorang raja zalim, bagaimana wajah baginda sallallahu alaihi wasallam hingga sahabat-sahabat bila melihat mereka tertunduk, rasa bersalah, rasa takut kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dalam berjuang. Allah Taala. Itu sebab kata mereka hatta Sayyidina Umar sendirilah. Sayyidina Umar ini siang harinya umpama singa di belantara, malam harinya umpama rahib dalam mihrabnya. Ni
para sahabat Nabi SAW. Dan ada sahabat lain berkata tentang baginda SAW lagi, apa kata dia? Dulu, sekarang dan akan datang, tidak ada seorang pun yang dapat menandingi baginda SAW. Jadi tak ada seorang boleh lawan Nabi SAW. Apa ada cerita pada Nabi-Nabi terdahulu itu semua daripada baginda Nabi SAW. Tabarakallahu ta'ala anhu. Walaupun perkara itu ada pada Nabi Allah Ibrahim, ada tak pada Nabi Muhammad? Ada. Pada Nabi Muhammad juga. Kalau kira kacak, Nabi Yusuf kacak, Nabi Muhammad pun kacak. Nak kira Nabi Muhammad, Nabi Musa boleh membelah bulan. Nabi Musa boleh membelah laut. Nabi belah bulan. Ya Allah. Kalaulah Nabi Musa boleh ketuk tongkat keluar air daripada bumi, Nabi keluarkan air daripada tangan. Jadi Nabi kita SAW ada 1,500 mukjizat, tidak kurang. Tidak kurang 1,500 mukjizat baginda kita Nabi Muhammad SAW. Namun kita ceritakan tentang cerita-cerita yang biasa. Belah bulan, pokok kurma cakap, biawak cakap. Hanya 2-3 cerita. Namun mukjizat Nabi tu banyak lagi. Bahkan macam kita pada hari ini masih lagi dengan lafaz takbir tak? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Ini lafaz yang sebenarnya bermula di mana? Ini saya semalam saya ada cerita juga. Maka ni ulang balik. Lafaz ni bermula di zaman Nabi Allah Ibrahim. Jadi sebab lafaz takbir ni iaitu bermula pada hari nahar, hari sembelih. Ya Allah. Macam mana boleh terungkap kalimat takbir ni? Mesti ada asal usul dia. Siapa yang usul dia? Subhanallah. Ini perkataan disusun oleh 3 makhluk. Ketika mana baginda Nabi Allah Ibrahim AS nak menyembelih anaknya Ismail. Anaknya dah diikat, dah elok dah duduk nak sembelih. Dia ni cerita dia. Tabarakallah ta'ala. Nabi Ismail buat syarat, 3 syarat kepada bapa dia. Di antaranya apa? Hendaklah kamu sembelih aku jauh daripada pandangan ibuku. Itu sebab dia kena bawa pergi jauh. Tak payah, jangan sampai Siti Maryam nampak. Maryam pula, Siti Hajar nampak. Tabarakallah. Yang kedua, hendaklah engkau tajamkan pisaumu. Ya Allah. Yang ketiga, hendaklah kau tanggalkan pakaianku dan kau ikat aku. Supaya saat kau menyembelih aku tidak meronta. InsyaAllah. Maka 2 syarat dah dibuat. Iaitu syarat jauh daripada pandangan mak dia. Dan dia telah disedia dengan ikat apa semua. Kemudian pisau nak disembelih tadi dah diasah habis asah. Lalu dia ambil pisau, dikeraknya leher Sayyidina Ibrahim AS. Pisau tak lot. Kok potong tak? Kata Nabi Allah Ismail, ya abati, wahai bapa kesayanganku, bukankah aku telah mengatakan kepada engkau jangan disiksa aku dengan pisau yang tumpul? Jangan kamu kerak leher aku dengan pisau tumpul. Ketika itu kata Nabi Allah Ibrahim, dalam riwayat yang pertama, ada 2 riwayat ni. Dari riwayat pertama, Nabi Ibrahim tengok pisau. Aku dah asah pisau ni. Apa dibuat oleh Nabi Ibrahim? Dia ketuknya batu sebelah. Bila Nabi Allah Ibrahim ketuk batu ke sebelah, terbelah 2 batu tadi. Bila batu tu terbelah 2, ini mukjizat Nabi-Nabi. Jangan pula balik rumah ambil pisau, kita letak batu, bayang batu belah 2. Ini mukjizat Nabi-Nabi. Dia ambil pisau tu, dia letak ni batu sebelah, belah 2. Apa kata Nabi Allah Ibrahim? Ya sikin, wahai pisau, celakanya engkau. Kata Nabi Allah Ibrahim. Marah, Nabi Ibrahim marah. Engkau mampu membelah batu tapi tak mampu membelah leher anakku. Subhanallah ta'ala. Dalam riwayat lain pula, ketika mana dibelahkan, dipotong leher Sayyidina Ibrahim, dipotong leher Sayyidina Ismail, Nabi Ismail keluh, ya abati, wahai bapakku, bukankah aku dah kata tajamkan pisau? Nabi Ibrahim ketika itu mengetuk-ngetuk pisau kepada batu. Ketuk-ketuk pisau kepada batu. Ya sikin. Kata Masya Allah. Kenapa engkau tak mampu membelah leher anakku? Faqala sikin. Maka pisau tu cakap dengan Nabi Ibrahim. Ini mukjizat Nabi Ibrahim. Pisau cakap dengan dia. Maka kata Nabi Allah Ibrahim kepada pisau, kenapa engkau tak nak belah leher anak aku? Allah. Ya Nabi Allah Ibrahim. Kata Masya Allah. Sesungguhnya engkau mengatakan kepada aku, wahai pisau, potonglah leher anakmu. Sedangkan Tuhanmu, yakni Allah, mengatakan, wahai pisau, jangan kau potong leher ibu Ismail. Ya Allah. Mana yang tak aku ikut? Aku ikut perintah Tuhanku Allah. Wahai Nabi Allah Ibrahim, ketika engkau dicampak ke dalam api oleh Namrud. Ini dia cerita. Engkau dicampak dalam api oleh Namrud.
Maka ketika itu api diperintahkan oleh Allah dengan firman-Nya ba'dadzubillahi minasyaitonir rajim, qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Qulna, berkata Allah Taala, ya nara, wahai api, bardan wa salaman, sejuklah engkau dan sejahterakanlah Ibrahim di dalammu. Selamatkanlah Ibrahim dalammu. Allah memerintahkan api untuk sejuk sekali saja dan api terus sejuk kepada engkau. Sedangkan Allah kata kepada aku, ya sikin la taqta'u, wahai sikin, wahai pisau, janganlah engkau potong leher Ismail. Allah mengatakan sab'una marrah, 70 kali. Api Allah suruh sekali, aku Allah Ta'ala larang kerak leher Ismail 70 kali. Bagaimana aku nak kerak leher anakmu? Maka turunlah Sayyidina Jibril alaihi wassalatu wassalam bawa kibas ganti. Tabarakallah Ta'ala. Dan ketika itu Sayyidina Jibril pun mengatakan Allahu Akbar. Ini dialog antara tiga makhluk tadi. Jibril pun kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata Sayyidina Ismail, la ilaha illallah wallahu akbar. Kata Nabi Allah Ibrahim, walillahil hamd. Jadi dihimpunkan tiga perkataan tadi, jadi takbir ketika hendak menyambut hari raya Aidil Adha. Itu Aidil Fitri diambil pagi raya aja. Tengah hari orang dah tak ada dah, insya-Allah. Tapi untuk bulan Zulhijjah 4 hari berturut-turut, daripada hari sembelih sampai hari tasyrik, kena takbir kerana membesarkan Allah Taala atas tiga makhluk tadi. Masya-Allah Taala. Cerita Nabi Ibrahim lah kita, padahal cerita pasal Rasulullah tadi selingan dia kata orang, insya-Allah. Baik. Kecintaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sangatlah besar hingga mereka sering menceritakan perasaan mereka itu kepada orang lain. Pada akhir hayatnya, sahabat yang bernama Amr bin Al-As pernah berkata kepada putranya, tidak ada orang yang saya cintai melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada orang yang saya hormati melebihi baginda. Saya tidak pernah sanggup memenuhi mata ini dengan susuk agung. Saya tidak pernah sanggup memenuhi mata ini dengan susuk agung baginda kerana keagungannya. Apabila saya ditanya tentang sifat-sifatnya, maka saya tidak akan mampu menggambarkannya kerana saya tidak pernah memenuhi pandangan mata ini dengan susuk agungnya. Ini Sayyidina Amr al-As menyatakan dia ni cinta pada Rasulullah. Namun para sahabat ni, mereka bila berhadapan dengan Nabi, mereka tak berani pandang Nabi SAW. Mereka hanya tunduk depan Nabi SAW. Kalau mereka nak intai pun sikit je. Hatta Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu kata guru kami, dia tak pandang Nabi. Rasulullah, cakap Rasulullah dengan menghadap muka, tak ada. Bagaimana mereka dengan Rasulullah SAW? Mereka tunduk depan Nabi. Hingga Rasulullah, ya Abu Bakar, labbaika ya Rasulullah. Mereka angkat kepala, aku sambut panggilan ya Rasulullah. Kemudian dia turun balik. Ketika dia turun tadi, meleleh air mata Sayyidina Abu Bakar. Dia kata, ya Allah, terima kasih. Rasulullah sebut nama saya sempat pandang wajah Nabi sekejap, dan meleleh mata. Itu sebab dalam Syama'il Muhammadiyah, tidak ada pun Abu Bakar meriwayatkan wajah Rasulullah. Sayyidina Uthman meriwayat, tak ada. Siapakah periwayat tentang wajah Nabi SAW, tubuh badan Nabi SAW, rambut Nabi SAW? Semuanya budak-budak. Sayyidina Hasan bin Husain, Sayyidina Hasan bin Ali, Sayyidina Husain bin Ali, Bara' bin Azib, siapa lagi? Anas bin Malik. Ni semua budak-budak zaman Nabi. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas. Semua ni kanak-kanak. Masa zaman Rasulullah jadi Rasul di Madinah, mereka masih kanak-kanak. Dan mereka ni lah yang sempat dipegang kepalanya oleh Nabi dan mereka dapat tengok Nabi. Mereka meriwayatkan mengikut apa yang mereka lihat. Kita tak pernah lagi jumpa Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu meriwayatkan hidung Nabi begini-begini, tak ada. Kenapa? Kerana sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam, mereka ni merasa malu dengan kewibawaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tak berani tatap wajah Nabi, mereka hanya tertunduk depan baginda sallallahu alaihi wasallam kata kibar. Ini kata Sayyidina Amr al-As, aku ni cinta pada Rasulullah. Namun aku tidak mampu memenuhi mataku dengan menatap baginda, susuk agung baginda sallallahu alaihi wasallam. Mana badan Nabi tu aku tak pernah nak tatap penuh-penuh. Aku cinta Nabi dengan suaranya. Aku cinta Nabi dengan layanannya, dengan akhlaknya. Namun nak menatap Nabi SAW tak terdaya. Namun aku sangat cinta pada Rasulullah SAW. Kita memang cita-cita besar, Ustaz. Paling tidak doa, Ustaz. Kita mimpi jumpa Rasulullah. Sahabat yang tak ada dengan Rasulullah menyobok takut nak jumpa dengan Rasulullah SAW. Kerana khawatir Nabi ni dibuka di Allah Ta'ala futuh. Tak ada hijab.
Datang ni kita, Ridwan Hamizan datang depan Rasulullah. Zuk, dia scan. Baru buat apa ni. Semua jahat kita nampak depan Nabi SAW. Tak malu kita. Orang boleh nampak jahat kita. Kita duk sorok pada orang. Tiba-tiba sampai depan orang. Apa kamu buat tadi dekat belakang tu? Apa tu? Kamu gini. Dah, mana tak muka? Rasulullah pun nampak. Tu sebab saya ingat kata Al-Alim Al-Lamah, Mufti Agong, Amatan Mufti Agong Kerajaan Negeri Mesir, apa kata dia? Apakah? Ditanya oleh wartawan kepada dia. Ya Dr. Ali Gomah, bagaimana keadaan kamu jika kamu berada di bumi Madinah saat orang menyambut Rasulullah? Kan masa Rasulullah datang naik unta, orang Tala'al badru alaina min saniyatil wada. Apa yang kamu akan lakukan pada ketika itu? Kalau ditanya pada saya lah, saya akan lari jumpa Rasulullah, saya akan cium kaki Nabi SAW, kita akan pegang tangan Nabi SAW. Saya terkagum dengan apa yang dikatakan oleh Dr. Ali Gomah. Kata dia, kalaulah aku berada di situ, nescaya aku akan lari sejauh mungkin dan aku menyuruh. Kenapa? Kerana aku malu nak menatap wajahku yang hina di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, Allah Ta'ala anhu, ya Rahman, ya Rahim. Jadi itu sebab kita berharap dalam kehidupan kita ni adalah kesempatan kita diberi Allah kekuatan untuk banyak berselawat pada Rasulullah SAW. Biar kita kumpul dulu selawat yang banyak, jernihkan hati kita cinta pada Rasulullah. Dan kita harap, ya Allah, jadikan kami ni kalau tak dapat jumpa Rasulullah dalam mimpi pada dunia hidup ni, jadikan kami orang yang dipegang oleh tangan Nabi ketika keluar daripada kubur kami. Itu dia semuanya, insyaAllah. Dan saya selamat kita kalau Nabi yang mengatakan dia mai keluar. Nak diangkatnya kita bawa kita keluar daripada kubur, dibawanya kita ke mahsyar. Confirm selamat sampai ke dalam syurga Allah Ta'ala. Tapi keluar kubur, klik-klik kata orang, siapa yang ada ni? Kalau tengok orang kiri kanan semua dah kosong, tinggal kita je. Merentas seorang-seorang. Yang itu yang pedihnya nak sampai ke mahsyar, insyaAllah. Tapi Nabi tunggu di setiap checkpoint. Tanah kubur-kubur Islam ni semua dibawa dia melekat. Hantarnya kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa? Satu cerita akhir sebelum Urwah bin Mas'ud radhiyallahu anhu masuk Islam, dia pernah menggambarkan sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kaumnya, yaitu setelah dia melaksanakan tugas sebagai utusan kaum Quraisy waktu perdamaian Hudaibiyah. Dia berkata kepada kaumnya, demi Tuhan, apa yang diperintahkan Muhammad kepada sahabat-sahabatnya pasti segera dilaksanakan. Apabila dia berwuduk, para sahabat berebut untuk mendapatkan titisan wuduknya. Apabila berbicara di hadapan Muhammad, mereka merendahkan suara mereka. Mereka tidak pernah berlama-lama melihat wajahnya kerana mereka sangat menghormatinya. Kerana sudah pernah mengunjungi Kaisar. Saya sudah pernah mengunjungi Kaisar Romawi, Kisra Persia dan Najasyi. Namun saya tidak pernah menemui raja yang dihormati oleh sahabat-sahabatnya sebagaimana sahabat Muhammad menghormatinya. Masya Allah. Nabi, apa ciri dia? Nabi punya wuduk tak pernah jatuh ke bumi. Ni hebat Rasulullah. Nabi kalau berwuduk, kita wuduk, buang wuduk, jatuh ke bumi. Nabi punya wuduk tak pernah jatuh ke bumi. Kenapa? Saat Nabi berwuduk, sahabat semua menunggu di bawah. Nak ambil air wuduk Nabi SAW. Nak jadi ubat. InsyaAllah ta'ala. Kan dalam Syama'il ada cerita tentang seorang lelaki, seorang wanita yang anak perempuannya sakit, anak saudara laki-lakinya sakit. Lalu dibawa kepada Rasulullah SAW. Dan ketika itu Nabi berwuduk, budak itu duduk di bawah tempat wuduknya Nabi SAW. Kerana dapat air wuduk baginda SAW. Ini kata Urwah bin Mas'ud. Aku dapati Muhammad itu ketika dia berwuduk, tidak ada titisan wuduk itu jatuh, melainkan tiap titisan wuduk itu disambut oleh para sahabat. Sahabat sambut wuduk Rasulullah SAW. Dan demi Allah, sekiranya aku melihat Rasulullah SAW, Muhammad itu, ketika sahabat-sahabat berada depannya, mereka la tarfa'u sautak. Mereka tidak meninggikan suara mereka depan Rasulullah SAW. Itu sebab Allah Ta'ala firman, la tarfa'u sautakum. Jangan kamu tinggikan suara kamu fauqat Nabi, depan Nabi. Hatta ketika Rasulullah dah meninggal dunia. Nabi dah meninggal dunia, kita pergi Masjid Nabawi, kita terpekik-pekik di Masjid Nabawi. Itu hukumnya haram. Kenapa? Kerana Rasulullah berada di situ. Kita depan, acah cepat, coba dah lambat ni. Dia pekik-pekik ni, orang perempuan masuk pintu. InsyaAllah, takut ditinggal kawan. Tunggu dah. Sebelah tu makan Rasulullah. MasyaAllah. Boleh tak? Tak boleh. Tabarakallah ta'ala. Hatta di dalam Masjid Nabawi tu sini tak boleh. Kerana Rasulullah ada di situ.
luar daripada tu, ya silakan. Subhanallah ta'ala. Sebab apa saya kata haram? Sebab ada ayat larangan. Dalam Quran ada larangan. Jangan kamu meninggikan suaramu di depan Nabi ni. Dalam ayat tu tidak kata jangan kamu tinggikan suaramu di depan Nabimu ketika dia hidup. Tak ada. Dia cuma kata jangan kamu meninggikan suaramu di hadapan Nabimu. Tutup ayat tu saja. Hidup atau mati, yang penting Nabi tu ada. Tak boleh tinggikan suara depan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab datang ke makam Nabi tu, Assalamualaikum ya Rasulullah. Itu tak boleh kan. Sebab bila orang sampai depan makam Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah. Ahlan ya. Dan sebut serendah-rendah suara depan makam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling rendah depan baginda Nabi. Bukan Nabi tak dengar, Nabi itu diberi dengar oleh Allah Taala sekalian apa yang disebut oleh sekalian umatnya di depan makam Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Baik, itu kata Urbah. Aku tak pernah nampak pun mana-mana kerajaan. Aku pernah pergi ke mana-mana, ke Kaisar Romawi. Aku jumpa Kaisar Romawi, ni Raja Rom. Dan aku berjumpa dengan Kisrah Persia. Aku jumpa dengan Raja Parsi. Aku telah melihat An-Najashi. Tidak ada pun pengikut-pengikut dia ataupun rakyat dia buat begitu kepada raja mereka sebagaimana umat Muhammad buat kepada Muhammad. Kerana apa? Kerana Muhammad itu mentadbir dengan rasa cinta kepada umat dan umat cinta kepada dia. Bukanlah tekanan yang diberikan kepada mereka. Masya Allah. Dan penutupnya apa dikatakan oleh pengarang kita rahimahullah ta'ala, ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Surah Ar-Ra'd ayat 28. Ketahuilah dengan zikrullah hati itu akan menjadi tentram. Tenang tentramlah hati manusia. InsyaAllah siri akan datang kita akan sambung satu sifat yang baru tentang Nabi SAW. Apa dia? Suja'an. Apa tu suja'an? Iaitu berani. InsyaAllah, iaitu berani. Nanti kita akan sambung cerita tentang Ana Nabiu la kadhibu ana ibn Abdul Muttalib ayyuhan nasu hammu ilayya ana Rasulullah ana Muhammad bin Abdullah. Bagaimana cerita ini berlaku? Ini ketika mana orang-orang Islam melarikan diri daripada Rasulullah. Ketika orang Islam tinggalkan Nabi Muhammad di dalam medan perang, inilah perkataan yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak disebutkan di situ Nabi ditinggal dalam perang, tapi ayat ni keluar ketika Nabi pergi perang, ketika anasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka berperang dengan tentera luar pada saat ketika itu dan orang-orang Islam lari meninggalkan Rasulullah dalam medan perang. Maka Nabi pun kata, ana nabiy la kadhib. Ana ibn Abdul Muttalib ya ayyuhan nasu hammu ilayya anna Rasulullah ana Muhammad bin Abdullah. Itu kata Nabi SAW. Apa cerita yang berlaku pada ketika itu hingga Nabi sebut macam tu sekali? Kita akan sambung pada siri akan datang. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Baik. Jadi pada malam mulia inilah kisah tentang sahabat Nabi SAW, Nuaiman bin Amr al-Ansari, Suwaibah radhiyallahu anha, kemudian Sayyidina Ali, dan kemudiannya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Urwah bin Mas'ud. Ini yang pernah kita ceritakan. Mudah-mudahan cerita ini memberi bekas dalam hati kita untuk jadi orang yang ceria dan dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, sekadar itu saja dulu pada malam yang mulia ini. Sebelum saya tangguhkan pengajian kita pada malam mulia, saya buka ruang soalan. Kiranya ada yang ingin bertanya, falyatafaddal ma'jura. Baik. Kami ibu tak ada juga ya? Baik. Kalau tak ada, sekadar itu saja dulu kita pada malam yang mulia ini. Salah dan silap, tutur bicara saya, apalah yang saya sampaikan, kiranya tidak bertepatan dengan murad kita, bersalahan dengan pandangan para ulama. Kepada Allah Jalla Jalalul Azam, saya minta ampun kepada barisan ayahanda, ibunda, adinda dan kekanda sekalian. Saya menyusun sebelum dan mohon maaf kalau ada salah silap tutur bicara saya, apa yang saya sampaikan tidak tepat dengan apa yang telah difatwakan oleh Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Perak, dan apa yang saya sampaikan sebentar tadi bersalahan dengan enakman yang telah ditetapkan oleh Jabatan Agama Islam dan Adat Melayu Perak. Kepada Allah Jalla Jalalul Azam, saya minta ampun kepada barisan ayahanda, ibunda, tuan-tuan haji, AJK Masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, orang tua-tua sesepuh di kalangan kita, para alim ulama. Saya dambakan, tegurlah diri saya dengan teguran bisawab sekiranya saya melakukan kesilapan dalam penyampaian ini. Aku la qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum
ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع القدر انسى وذكر الله فافتح علينا فتوح العارفين إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء الصالحين حسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan tasbih kafarah dan surah wal asr. Allahumma